Antara paparan menarik hari ini. Bising macam mana pun, saya tetap Perdana Menteri. Saya tak pernah kata Vincent Tan korup. Tiada jerebu lintas ke Malaysia. Pemuda UMNO mahu dada isu kartel beras tipu rakyat. Menjelang hari pengundian pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai, Sabtu ini, Perikatan Nasional menjangkakan angin perubahan bertiup dan memihak kepadanya. Ini kerana PM mengenal pasti dua elemen penting yang boleh menentukan siapa menang, siapa kalah pada hari pengundian nanti. Tidak seperti keputusan pilihan raya umum ke-15 yang menyaksikan UMNO dari Barisan Nasional mengekalkan kursi itu untuk penggal ke-9 berturut-turut. Pengerusi PN Pahang, Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, dua faktor itu ialah sokongan tidak berbelah bahagi daripada kumpulan tertentu di kawasan berkenaan yang kelihatan tidak senang dengan percaturan politik keterlaluan selain pengundi muda berusia antara 18 dan 40 tahun menyokong PN. Katanya, suasana PRK di sini berbeza sama sekali dengan PRU15. Terdapat tanda kumpulan baru tertentu di Pelangai yang sebelum ini mengundi ketika PRU15. Mereka sebelum ini tidak menyokong kami tetapi nampaknya cenderung pada kami PN sekarang. Ada di antara mereka meluahkan rasa terkilan dengan gerakan politik keterlaluan oleh pemimpin tertentu dalam sesebuah parti politik. Ada pula golongan tidak berpuas hati, ini terdiri daripada ahli parti dan ada juga yang bukan ahli parti. Senario itu seperti tidak berlaku pada PRU15. Bagaimanapun, Saifuddin berkata tidak wajar baginya untuk menghuraikan lebih terperinci mengenai kumpulan itu atau mengenal pasti mereka. Dalam pada itu, beliau berkata berdasarkan trend PRU15 tahun lalu, pilihan raya negeri bulan lalu, PRK Parlimen Pula dan Duspan Jeram, sokongan pengundi muda masih kukuh dalam blok PN. Katanya di Pelangai terdapat kira-kira 720 pengundi berusia antara 18 hingga 20 tahun, kira-kira 1,500 pengundi berumur antara 21 hingga 25 tahun dan 5,600 pengundi berumur antara 26 tahun hingga 40 tahun. Jadi kira-kira 50% daripada pengundi muda termasuk mereka yang tinggal di luar adalah belia dan kami yakin dengan sokongan mereka. Pengundi muda menyokong PS sejak PRU15 dan berterusan pada pilihan raya baru-baru ini. Kami percaya jumlah itu akan terus menunjukkan peningkatan di Pelangai. Ada sedikit isu dengan pengundi luar dan mereka akan cuba untuk kembali mengundi. Ada yang bekerja berhampiran Pelangai dan ada yang tinggal di Kuala Lumpur iaitu kira-kira 3 jam perjalanan. PRK dan Pelangai pada Sabtu ini menyaksikan persaingan 3 penjuru antara Datuk Amiza Abu Adam dari PN, Kasim Samad dari PN dan calon bebas Hasni Helmi DM Zuhasri. Kawasan itu mempunyai 16,456 pengundi berdaftar termasuk kira-kira 12,000 Melayu, 2,990 Cina, kira-kira 940 India dan 540 pengundi orang asli. Bekas Menteri Besar Pahang Tan Sri Adnan Yaakob berkhidmat sebagai wakil rakyat Pelangai selama 8 penggal antara 1986 dan 2018 sebelum digantikan Datuk Seri Johari Harun yang menang dengan kira-kira 4,000 majoriti pada PRU15. Sementara itu, Saifuddin berkata PN akan meningkatkan momentum kempen mereka dengan beberapa nama besar dijangka hadir di Pelangai sebelum program Grand Finale pada Jumaat. Katanya antara yang dijangka hadir Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah. Selain itu, pemimpin tertinggi PN akan berada di Pelangai mulai esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Perikatan Nasional boleh mengkritik apa sahaja terhadap pentadbirannya, namun kerajaan perpaduan akan kekal sehingga PRU akan datang. Ahli Parlimen Tambun turut menegaskan beliau tetap Perdana Menteri walaupun berdepan segala cacian dan fitnah pembangkang. Katanya jangan kacau rosakkan rencana pembangunan kerajaan, nak lawan tunggu 4 tahun. Syukur kamu bising bagaimanapun, kerajaan perpaduan akan kekal hingga pilihan raya umum akan datang. Ini penting. Pemansuhan hutang Firdah bukan pengumuman baru. Yang lama, saya kata PMX bodoh, PMX tibu, tak ada apa. Saya tidak rugi sedikit pun, saya masih PMX. Beliau sebelum itu menjelaskan pengerusi PN Muhyiddin Yassin hanya membuat pengumuman untuk memansuhkan hutang peneroka RM8.3 bilion ketika menjadi Perdana Menteri namun ia tidak dilaksanakan. Katanya pada 23 Jun saya yang tanda tangan. Kalau jemaah menteri sudah lulus, tak payah saya bawa Lok Sufuk. Dia pun sokong. Katanya ini cara nak selamatkan Firdah dan kamu 3 tahun jadi kerajaan, kenapa tak lulus? Sehubungan itu katanya pengundi DEM Pelangai, khususnya warga Firdah, perlu memberikan Barisan Nasional peluang meneruskan perkhidmatan mereka di kawasan tersebut. Anwar berkata kemenangan BN di kawasan itu bukan sahaja penting buat kerajaan perpaduan, tetapi bukti rakyat Pahang yakin dengan kepimpinan Wan Rosli Wan Ismail sebagai Menteri Besar. Katanya Wan Rosli yang juga Arun Jelai adalah pemimpin memberikan fokus kepada pembangunan perumahan generasi kedua Firdah.
Katanya di Pelangai, saya betul-betul harap pengundi beri peluang supaya menangkan BN. Keyakinan bukan sahaja negeri tapi kerajaan persekutuan dan kepada Wan Rusdi. Saya hormat dia satu-satunya pemimpin negeri paling jaga kepentingan Felda. Anak muda, kamu boleh dengar orang jerit seronok maki orang, perbodohkan orang lain, tetapi jangan lupa dengan cara demikian kamu diperbodohkan. Orang yang cakap hina orang itu satu rumah pun belum dibina. Di sini kita ada kerajaan negeri dan ini undi kepercayaan kepada kepimpinan Menteri Besar Pahang. PRK Dom Pelangai dijadual berlangsung 7 Oktober ini susulan kematian penyandangnya Johari Harun dalam naas pesawat di Elmina Shah Alam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu warga Felda bahawa mereka tidak sepatutnya melihat DAP sebagai musuh. Anwar berkata DAP adalah sebuah parti kerajaan yang memberikan sokongan kepadanya untuk melupuskan hutang penderoka sebanyak 8.3 bilion ringgit. Katanya, saya bentang di Jemaah Menteri kerana bentang dalam Jemaah Menteri nak sign 8.3 bilion ini. Bila saya bawa ke Kabinet Datuk Seri Zahid Hamidi, dia senang, dia sokong. Timbalan Perdana Menteri 2, Fadilah Yusof dari Sarawak, dia sokong. Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, dia sokong. Dia kata ini untuk orang Felda yang susah, tidak ada masalah. Yang nak marah DAP ni pasal apa? Kerana di China, Melayu dalam DAP pun ada rarak. Anwar juga membidas ahli politik tertentu yang menurutnya mengelirukan peneroka Felda untuk mempercayai lembaga tabung haji dijual kepada orang Cina. Katanya berapa ramai yang datang ke Felda fitnah kata tabung haji telah diambil kerajaan masa itu oleh Lim Guan Eng dan dijual hak Melayu kepada Cina. Ramai yang percaya kerana yang cakap itu kadang-kadang ustaz, dia kadang-kadang pakai kopiah putih jadi percaya. Tambah Anwar, selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri, dia telah menyemak fail tabung haji dan mendapati dakwaan itu tidak benar. Katanya yang diambil MOF, syarikat tabung haji yang rugi teruk kalau tak ambil TH Pembayang Keram. Oleh itu, semua yang rugi itu dipindah kepada SPV, syarikat tujuan khas bawah MOF. Kebetulan Menteri Kewangan itu Lim Guan Eng, tapi tuduh China dah ambil. Dia ambil itu sebagai Menteri Kewangan dan diserah kepada China. Saya nak beritahu, kita cakap soal Islam, soal akhlak, soal nilai, boleh ke tipu orang, boleh ke fitnah orang. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno menafikan menggelar Vincent Tan dan syarikat Tycoon itu sebagai korup. Katanya rakyat Malaysia sedang mengetahui bahawa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya kenyataan tidak akan menyelebahi Tycoon besar, bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Katanya polisi yang dinyatakan oleh defendant tersebut adalah polisi mesra rakyat yang sentiasa dilaung-laungkan oleh defendant dalam kempennya dan juga merupakan polisi kerajaan negeri Kedah di bawah pimpinan defendant. Ia tidak sama sekali bermaksud memfitnah pelantik pertama atau Tan selaku ahli korporat besar. Peguam Sanusi Muhammad Faizil Cik Abu mengesahkan bahawa pembelaan itu difailkan 2 hari lalu pada 29 September. Tan pengasas bersama kumpulan Berjaya serta Berjaya Lain berhad menyamar Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapannya semasa kempen pilihan raya negeri di Citra 6 hari sebelum itu. Terdahulu Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepadanya yang menuntut permohonan maaf daripada Sanusi serta ganti rugi 200 juta ringgit. Ia susulan dakwaan Sanusi bahawa rakan sejawatnya dari Selangor, Amiruddin Syari terlibat dalam skandal dengan Tan dalam projek pembersihan Sungai Kelang. Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia menafikan dakwaan jerebu yang berlaku di Malaysia berpunca daripada kebakaran hutan dan tanah yang melanda republik itu. Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Siti Nurbaya Bakar dalam kenyataan rasmi di Jakarta berkata dakwaan Malaysia itu adalah tidak benar. Katanya kita terus mengikuti perkembangan dan tidak ada jerebu rentas sepadan ke Malaysia. Berhubungan imej peta jerebu rentas sepadan, Siti berkata pihaknya menerima laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Pusat Meteorologi Khas ASEAN dari 28 hingga 30 September sehingga semalam pada 4 petang waktu Indonesia Barat. Menurutnya berdasarkan hasil pemantauan ASMC, jerebu dikesan sejak beberapa hari lalu secara sederhana dan tertumpu di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. ASMC ialah program kerjasama serantau di kalangan Perkhidmatan Meteorologi Negara anggota ASEAN yang berada di bawah Perkhidmatan Meteorologi Singapura. Sementara itu, kata Siti Nurbaya, data BMKG berdasarkan pemantauan satelit menunjukkan imej taburan jerebu di Indonesia yang dikesan selama 3 hari di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, arah angin di Indonesia umumnya dari tenggara ke barat laut timur laut. Katanya jadi jelas kedua-dua menyatakan tiada jerebu rentas padat. Sementara itu, Siti Nurbaya berkata sebanyak 203 syarikat diberi amaran dan 20 lagi diarah menghentikan operasi kerana melakukan pembakaran termasuk syarikat dari Malaysia. Katanya Menteri Siti menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi hal ini. Terdahulu tahap kualiti udara tidak sihat direkodkan di 14 kawasan di Semenanjung Malaysia menurut Indeks Penceraman Udara Jabatan Alam Sekitar. Semua kawasan di Kuala Lumpur, Selangor dan Melaka
yang di bawah pemantauan merekodkan bacaan LPU tidak sihat iaitu melebihi 101. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mendedahkan mengenai pengkhianatan dilakukan katil beras dengan mendakwa beras tempatan sudah bertukar menjadi beras hancur. Beliau menjelaskan disebabkan beras hancur boleh dijual dengan bukan harga kawalan, maka katil beras menjual beras standard pada harga beras hancur. Katanya jika harga beras tempatan ditetapkan pada RM2.60 per kilogram, tetapi katil ini telah menjual dengan harga RM3.40 per kilogram apabila menukarkan bil jualan mengikut harga beras hancur. Ini adalah pengkhianatan yang menekan rakyat di bawah. Justru beliau menyarankan diwujudkan semula lembaga padi dan beras bagi menangani krisis bekalan beras yang meruncing ketika ini. Beliau berkata penubuhan semula lembaga terbabit wajar dilakukan sebagai usaha menguatkuasaan yang ketat dan total untuk mengatasi pengkhianatan katil beras terhadap rakyat. Katanya kerajaan sudah beri pelbagai subsidi untuk memastikan beras tempatan ini dijual dengan harga yang rendah, tetapi mereka katil ini mengkhianati kita semua. Beras tempatan ada tapi ia dikhianati puak-puak ini dan akhirnya rakyat yang menderita. Pada masa sama, beliau memberi amaran kepada katil terbabit supaya sentiasa beringat bahawa tindakan mereka diketahui. Katanya jangan ingat kilang di luar Melaka kita tidak ada maklumat. Nasib baik kilang ini di luar Melaka jika dalam Melaka memang siap kena sita ini. Malah beliau memaklumkan terdapat banyak lagi pendedahan akan dibuat oleh pihaknya. Katanya selagi mana ia adalah hak rakyat, selagi itu kita akan pertahankan dan lawan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.